Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Ustaz Muhammad Syukron dan kawan-kawan sekalian. Pembentangan kali ini, kami akan membahaskan tentang tajuk 3, iaitu kepentingan pendidikan moral dan akhlak dalam pembentukan adab dan etika. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Wan Muhammad Arif Aiman bin Wani. Nama saya Nur Sahira binti Mat Arifin. Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyuhada binti Cik Jailani. Sebagai pendahuluan, akhlak dan moral merupakan asas terhadap pembentukan adab dan etika yang kukuh, serta mewujudkan pembangunan moral insan yang cemerlang. Akhlak merupakan garis pemisah antara yang berakhlak dengan orang yang tidak berakhlak. Hal ini kerana salah satu misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW ialah membina kembali akhlak manusia yang telah runtuh sejak zaman para nabi yang terdahulu, ekoran penyembahan berhala oleh pengikutnya yang telah menyeleweng. Secara amnya, perkataan akhlak dari segi etimologi adalah berasal daripada bahasa Arab, iaitu jamak kepada huluk yang bermaksud budi pekerti, perangai dan seumpamanya. Menurut istilah, perkataan akhlak merupakan suatu keadaan atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian sehingga menimbulkan pelbagai perbuatan secara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan fikiran. Manakala istilah moral pula adalah berasal daripada bahasa Latin mores, bermaksud keadaan sesuatu tindakan manusia, sama ada secara individu atau kelompok. Jadi berbalik kepada tajuk kita, dalam konteks kajian ini, terdapat beberapa kepentingan pendidikan moral dan akhlak terhadap pembentukan adab dan etika yang diketengahkan serta petikan kajian literatur sebagai rujukan untuk merealisasikan objektif kajian ini. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Kajian ini dilakukan bertujuan mencari apakah kesan penerapan pendidikan akhlak dan moral kepada seseorang insan dalam membentuk peradaban dan etika yang sempurna. Ia juga untuk menentukan bahawa pentingnya akhlak dan moral ini dapat diwujudkan dalam diri masyarakat. Objektif kajian ketiga ialah bertujuan untuk mengaplikasikan diri dalam mempraktikkan akhlak dan moral dalam kehidupan seharian. Kajian literatur merupakan kajian terdahulu ataupun kajian-kajian lepas yang telah dijalankan oleh penyelidik yang bertanggungjawab untuk menentukan sejauh mana kebenaran sesuatu kajian tersebut. Pada hari ini, kita dapat melihat pelbagai sumber kajian literatur seperti buku, jurnal, artikel dan juga tesis. Melalui kajian-kajian lepas inilah kita dapat melihat sejauh mana kebenaran sesuatu penyelidikan. Kerana apa? Kerana ia sudah melibatkan pelbagai aktiviti yang terperinci seperti mencari, mengumpul dan juga memproses maklumat-maklumat yang diperoleh untuk mendapatkan kefahaman yang lebih jelas berkaitan sesuatu penyelidikan tersebut. Oleh itu, pada hari ini, kami telah mengumpul 3 artikel yang telah memperlihatkan sejauh mana kepentingan pendidikan moral dan akhlak dalam pembentukan adab dan etika yang sempurna. Berikut merupakan 3 artikel yang telah kami kumpul untuk melihat kepentingan moral dan akhlak dalam pembentukan adab dan etika yang sempurna. Artikel pertama iaitu pengajaran adab dan akhlak Islam dalam membangunkan model insan. Ianya ditulis oleh Asmawati Suhaid yang merupakan seorang pensyarah di Universiti Putra Malaysia. Artikel kedua iaitu peranan akhlak dalam kehidupan, tinjauan wacana akhlak Islam yang ditulis oleh Abdullah Hassan Maidin, Abdul Salam Muhammad Syukri dan juga Muhammad Abbas Abdul Razak. Artikel yang ketiga iaitu akhlak warisan Rasulullah SAW membawa kemuliaan umat. Ianya ditulis oleh Asmi Yalawe dan Ahmad Farid Ibrahim. Ketiga-tiga artikel ini telah menunjukkan bahawa kepentingan pendidikan moral dan akhlak adalah sangat penting dalam membentuk peradaban dan etika yang sempurna terhadap diri seseorang insan. Tanpa membuang masa, saya akan membincangkan berkaitan artikel pertama iaitu pengajaran adab dan akhlak dalam membangunkan model insan. Artikel ini ditulis oleh Prof. Madya Dr. Asmawati Suhaid yang merupakan seorang pensyarah di Universiti Putra Malaysia dalam bidang Jabatan Pendidikan dan Kemanusiaan. Ianya diterbitkan pada tahun 2014 oleh UKM Journal Depository. Dalam artikel ini, penulis banyak membincangkan berkaitan kepentingan pendidikan itu sendiri secara menyeluruh sehingga ia dapat memperlihatkan bahawa pendidikan ini sebagai satu medium terpenting dalam menghubungkan seseorang untuk memperoleh pendidikan moral yang sempurna.
Pendidikan sangat penting untuk seseorang insan kerana menurut Syekh Naqib Al-Atas, pendidikan merupakan satu medium untuk menerapkan adab dalam diri seseorang insan. Malah, kepentingan pendidikan ini telah pun diakui oleh masyarakat sejak dari zaman Greek lagi. Justru itu, sekolah adalah satu penghubung di mana masyarakat dapat menerapkan ilmu moral dan akhlak dalam diri mereka. Sekolah terutamanya sangat wajib untuk menyediakan subjek utama seperti pendidikan Islam dan pendidikan moral untuk mereka yang Islam maupun bukan Islam, kerana sekolah diakui sebagai tempat syarat nilai atau lebih dikenali sebagai value laden. Juga, di dalam artikel ini penulis ada menyatakan berkaitan punca dan cara penyelesaian berkaitan pendidikan moral dan akhlak dalam membentuk kepribadian seseorang insan yang sempurna. Pendidikan menurutnya dari segi perspektif Islam ialah merupakan suatu paradigma yang bersifat holistik, sepadu dan seimbang kerana ia menekankan isu dari segi emosi, jasmani, rohani dan juga intelek. Pendidikan dilihatkan sangat penting kerana ia mendorong kemajuan seseorang insan sama ada kehidupan di dunia maupun di akhirat. Moral dan akhlak tidak asing lagi diperkatakan dalam kalangan masyarakat Malaysia pada hari ini. Namun begitu, pendidikan yang sewajarnya tidak selalu diberi perhatian, terutama dalam kalangan remaja. Bukan sahaja dalam kalangan remaja, malah ia seharusnya dipupuk dalam diri kanak-kanak sejak mereka kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Penekanan Islam dalam pendidikan dilihat sangat relevan dan wajar untuk mencetus peradaban dan etika yang dinamik dalam kalangan Muslim berteraskan ilmu wahyu dan juga ilmu akal. Hubung kait antara pendidikan moral dan akhlak yang menjadi faktor lahirnya peradaban dan etika yang sempurna adalah apabila kalimah ta'dib digunakan dalam Islam yang kata dasarnya dari adaba yang bermaksud mendidik dan mengajar. Tanpa pendidikan moral dan akhlak secara langsung seperti di sekolah, seseorang insan mungkin akan sukar untuk dikawal. Hal ini kerana pendidikan moral yang mereka memperoleh secara tidak langsung seperti melalui pemerhatian atau di rumah semata-mata dianggap tidak mencukupi sehingga mereka tidak melihat kebenaran dan betapa pentingnya pendidikan moral dan akhlak ini untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Menurut Robinson dan Greenland, pendidikan telah muncul sebagai satu disiplin dalam pengajian pendidikan atau sekolah. Kerana apa? Kerana melalui pendidikan inilah seseorang insan itu dapat memberi impak kepada dirinya dan juga orang sekeliling. Sekolah wajib menyediakan subjek seperti pendidikan Islam dan pendidikan moral untuk membentuk pribadi seseorang itu untuk memperoleh etika dan peradaban yang tinggi sehingga pada akhirnya ia dapat mewujudkan sikap hormat menghormati dan berkasih sayang dalam diri seseorang insan dan juga orang-orang sekeliling. Artikel ini ditulis oleh Syekh Abdullah Hassan Maidin, Abdul Salam Muhammad Syukri dan juga Muhammad Abbas Abdul Razak. Artikel ini diterbitkan pada 28 April 2020 oleh Universiti Sultan Zainal Abidin. Penyelidikan ini adalah berdasarkan perbandingan kertas kerja yang dikaji menggunakan pendekatan perbandingan dan analisis. Agama adalah penting untuk penciptaan akhlak dan etika manusia. Kepentingan akhlak dan moral terhadap pembentukan adab dan etika adalah dapat mewujudkan kedamaian hidup dan kesejahteraan terhadap individu, masyarakat dan negara. Artikel ini juga turut mengupas fungsi akhlak dalam kehidupan manusia dari sudut pandangan para pengkajinya yang terdiri daripada cendekiawan intelek dan akhlak. Ini adalah kajian berkualiti tinggi yang mengandungi data yang dikumpul daripada tinjauan literatur. Penyelidikan ini mendapati bahawa akhlak memainkan peranan dalam mencapai matlamat yang utama, iaitu mencari keredaan dan kebahagiaan Allah SWT di dunia dan juga di akhirat. Artikel ini menerangkan dengan lebih jelas berdasarkan peranan agama dalam pembentukan akhlak dan peranan akhlak dalam kehidupan individu dan masyarakat. Menurut Profesor Dr. Omar Muhammad Al-Tuni Al-Syabani, terdapat sebanyak 1054 petikan berkaitan akhlak yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada dari segi teori maupun dari segi fakta.
Akibatnya, kadar ini mewakili lebih 1/4 daripada keseluruhan perkataan Al-Quran yang menjelaskan kepentingan akhlak. Akhlak merupakan satu asas yang utama dalam ajaran Islam. Manusia adalah makhluk Allah yang harus sentiasa berakhlak mulia supaya mudah untuk mendapatkan keredaan Allah SWT. Hal ini disebabkan oleh hakikat bahawa manusia mempunyai diri yang mampu memilih, menilai dan membezakan tindakan yang baik, buruk dan juga salah faham dalam kehidupan. Akhlak dan etika merupakan aspek yang penting dalam pembangunan insan yang perlu ada agar manusia menjadi beradab dan beretika. Keberkaitan akhlak kepada umat Islam harus diutamakan kerana ia adalah asas yang menentukan sama ada tindakan dan tingkah laku seseorang manusia itu diterima oleh Allah SWT ataupun tidak. Selain itu, berdasarkan kajian penulisan oleh Ibnu Miskawah, Ibnu Sina dan Al-Ghazali serta pengkaji Islam yang lain, secara keseluruhannya, akhlak manusia itu lahir daripada jiwa atau hati mereka. Akhlak seseorang itu adalah pencerminan tentang peribadi diri mereka secara semula jadi dan ia bukan dibuat-buat. Namun, apabila seseorang manusia itu lalai dan terleka dalam mengamalkan sikap berakhlak serta bermoral, mereka akan menjadi seorang yang buruk perangainya di sisi Allah SWT. Apabila nilai kemanusiaan atau akhlak menjadi keutamaan, maka penilaian kualiti manusia dalam masyarakat itu menjadi tumpuan. Menurut tafsiran Carl, nilai kemanusiaan dan moralnya menjadi asas dan keutamaan kehidupan manusia. Kepentingan akhlak dan moral terhadap adab dan etika dapat menjadikan seseorang individu, masyarakat serta negara sentiasa berfikiran positif dan dapat melihat sesuatu perkara dengan hati yang lapang. Dan Allah SWT menjanjikan syurga bagi orang-orang yang sentiasa mengamalkan akhlak mulia di dunia. Sebagai contoh, antara akhlak-akhlak mulia adalah seperti sentiasa ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara, sentiasa bersyukur dengan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, amanah dalam setiap tugasan yang diberikan, adil dalam membuat keputusan, serta banyak lagi akhlak-akhlak dan nilai mulia yang ada di dunia ini. Baiklah, seterusnya kajian literatur bagi artikel 3 yang bertajuk Akhlak Warisan Rasulullah SAW membawa kemuliaan umat. Artikel ini dikarang oleh Asmi Yalawai dan Ahmad Farid Ibrahim. Artikel ini juga diterbitkan pada 27 Julai 2007. Secara ringkasnya, penulis menekankan konsep akhlak secara menyeluruh serta ciri-ciri keberkesanan akhlak yang mendorong kepada kemuliaan kehidupan manusia, yang di mana juga boleh diklasifikasikan sebagai kepentingan akhlak dan moral. Implikasi kepada keberkesanan akhlak jelas dilihat secara sedar ataupun tidak melalui pelbagai cara. Antaranya termasuklah benar dan jelas dalam pertuturan. Ini dibuktikan apabila seseorang itu dikesani dengan akhlak yang mulia, akan berlaku perubahan pada percakapan, iaitu sentiasa bercakap benar serta jelas. Ini terbukti dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, yang membawa maksud bahawa selagi seorang hamba bercakap dusta ataupun berusaha untuk berdusta, maka terlekat pada hatinya suatu titik hitam hingga menyelubungi hatinya. Maka tercatat di sisi Allah SWT dari golongan orang yang berdusta. Selain itu, seseorang yang berakhlak baik akan menjadikan dirinya juga beramanah. Seterusnya, membersihkan diri dari hasad, dengki dan dendam. Seorang mukmin yang dikesani oleh akhlak yang mulia akan menghakiskan segala sifat kecelaan, bahkan membersihkan diri dari hasad, dengki dan dendam. Oleh itu, dengan berteraskan kepada akhlak yang baik akan mewujudkan sebuah masyarakat yang tenang, tenteram, serta harmoni dan seterusnya sentiasa memperoleh kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbincangan objektif berkaitan artikel pertama adalah untuk mengetahui sejauh mana kebenaran pentingnya pendidikan moral dan akhlak dalam kalangan remaja. Penulis menyatakan bahawa objektif ini dikumpul dengan pemerhatian dan sumber rujukan lepas melalui pendapat ahli-ahli falsafah. Dalam kalangan mereka, ada yang berpendapat bahawa pendidikan sudah wujud pada zaman awal perkembangan Islam. Ini menunjukkan bahawa Islam sangat mementingkan pendidikan untuk melahirkan Muslim dan insan yang sempurna.
Tanpa pendidikan moral dan akhlak yang baik akan berlakunya keruntuhan moral seperti pengambilan dadah, vandalisme dan sebagainya. Perbincangan objektif tentang artikel kedua adalah untuk menjelaskan bahawa setiap individu, masyarakat serta negara harus mempraktikkan akhlak mulia dalam diri masing-masing. Penulis juga menyatakan bahawa setiap artikel-artikel yang dibandingkan mempunyai keterangan yang sama tentang kepentingan akhlak. Beberapa perbandingan yang dibuat di dalam artikel didapati bahawa akhlak dan moral itu dapat menunjukkan cerminan diri seseorang itu. Dengan adanya sikap berakhlak mulia serta bermoral, ia dapat membantu insan dalam mencari hidayah Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahawa pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia supaya mereka tidak terpesong ke jalan yang dimurkai oleh Allah SWT, iaitu ke jalan yang sesat. Perbincangan objektif tentang artikel ketiga termasuklah membincangkan konsep akhlak Islam yang membentuk warisan yang sangat baik daripada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya dalam mencapai martabat yang mulia di dunia dan juga di akhirat. Ia juga membincangkan peranan akhlak Islam ini dan pengaruhnya kepada kehidupan manusia. Hal ini demikian kerana akhlak dan moral mampu melahirkan seseorang insan yang cemerlang sama ada di dunia ataupun di akhirat. Seseorang akan berubah ke arah kebaikan jika ia menghayati nilai moral dalam kehidupannya kerana akhlak mulia dapat memberikan kesan yang positif. Kesan yang penting iaitu kesan yang positif terhadap kehidupan manusia. Kehidupan seseorang manusia akan bertambah tenang serta mempunyai kerukunan dan ketenteraman, malah mendapat kemuliaan daripada Allah SWT. Oleh itu, kita hendaklah mengutamakan akhlak mulia dalam segala perbuatan di dunia ini. Di artikel ini, penulis ada menyatakan berkaitan kepentingan pendidikan moral dan akhlak dalam membangunkan model insan sekaligus mendorong kepada peradaban etika yang sempurna. Menurutnya, melalui pendidikan moral dan akhlak ini, seseorang insan dapat dilahirkan untuk memperoleh seorang yang berperibadi soleh dan berakhlak mulia. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, agama itu adalah nasihat, iaitu Sahih Muslim, jilid 1, bilangan 43. Nasihat yang dimaksudkan ini adalah nasihat sama ada perkara yang benar maupun perkara yang salah. Jadi, melalui pendidikan moral dan akhlak ini, seseorang insan mampu untuk mengetahui bagaimana cara bertindak dalam melakukan sesuatu perkara. Pendidikan moral dan akhlak melalui pendidikan Islam di sekolah sangat memberi impak kepada individu di mana mereka dapat menerapkan ilmu tersebut sehingga perlahan-lahan ia ditonjolkan melalui perilaku mereka. Bukan itu sahaja, pendidikan moral dan akhlak dalam medium yang lebih terperinci seperti di sekolah pondok dapat melahirkan insan yang arif dalam segi hukum hakam agama, mempunyai akhlak yang tinggi serta dapat membimbing dan membantu masyarakat ke arah yang lebih positif. Kepentingan pendidikan moral dan akhlak ini juga dapat diakui kepentingannya apabila menurut skop pembelajaran berkaitan adab dan akhlak yang telah dimasukkan dalam pendidikan Islam kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM pada tahun 2003 telah pun diakui lengkap dan sempurna. Hal ini kerana pembelajaran tersebut telah pun merangkumi hubungan seseorang insan terhadap semua pihak, iaitu terhadap diri sendiri, orang lain, negara maupun alam sekitar. Hal ini telah diakui kepentingannya kerana melalui pendidikan moral dan akhlak seperti inilah kita dapat melahirkan seorang insan yang mempunyai akhlak yang mulia kerana mereka dapat bertindak dan berfikir yang mana baik, yang mana buruk dan juga mereka akan bertindak untuk melakukan sesuatu perkara sehingga tidak memberi kesan negatif terhadap diri sendiri dan orang lain ataupun bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh itu, dapat dilihat bahawa pendidikan moral dan akhlak sewajarnya dipraktikkan dalam semua institusi pendidikan di Malaysia. Kepentingan yang kedua adalah dapat mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan. Akhlak mulia adalah nilai murni yang paling tinggi nilainya yang dimiliki oleh seseorang Islam dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Akhlak ini terlahirnya dalam diri manusia secara
semula jadi apabila seorang insan itu percaya akan agama Islam. Orang-orang berakhlak mulia adalah orang yang mempunyai rasa tanggungjawab yang sangat tinggi berdasarkan tingkah laku diri peribadinya serta masyarakat yang berhubungan dengan nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam ajaran agama, di mana mereka tidak akan melakukan perkara yang keji maupun yang dilarang oleh Allah SWT. Allah melarang makhluknya daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang jijik lagi hina oleh Allah dan Rasulnya. Manusia yang berakhlak mulia, hidupnya pasti akan mendapat keredaan Allah SWT kerana sentiasa berkelakuan baik. Umat Islam harus tahu tujuan dan perjuangan hidup mereka menuju ke arah pembentukan insan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan mengamalkan sikap berakhlak mulia supaya menjadi insan yang beradab dan beretika. Terdapat banyak hadis Rasulullah SAW yang memberi petunjuk pada umat Islam untuk berakhlak mulia secara peribadi maupun secara kolektif. Antaranya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kepentingan tiga pula termasuklah menjadi instrumen dakwah yang berkesan bagi menyebar luaskan keindahan Islam. Melalui akhlak yang cantik mampu menarik perhatian orang yang melihat, terutamanya mampu menarik non-Muslim untuk mendekati Islam dengan mudah. Sebagai contoh, akhlak Rasulullah SAW yang terpamit indah membuatkan ramai yang terpukau dengan kepribadiannya. Akhirnya ramai yang memeluk Islam dan mengenali Islam dengan lebih dalam. Namun begitu, walaupun pendidikan moral dan akhlak ini telah diakui kepentingannya oleh masyarakat pada hari ini, masih terdapat beberapa isu berbangkit yang harus kita kenal pasti untuk merealisasikan kesempurnaan pendidikan moral dan akhlak dalam kalangan remaja. Isu pertama yang dikenal pasti adalah berkaitan sikap sambil lewa pihak bertanggungjawab, yang mana pihak bertanggungjawab di sini adalah difokuskan kepada guru dan juga ibu bapa. Mereka mengambil remeh akan hal pendidikan moral dalam kalangan remaja, malah menganggap sikap vandalisme, tidak menghormati orang tua dan pengambilan dadah merupakan sesuatu perkara yang biasa bagi mereka yang sedang meningkat remaja. Walhal, hal ini merupakan satu faktor di mana wujudnya keruntuhan moral dan akhlak dalam kalangan remaja itu sendiri. Oleh itu, cadangan yang boleh dilakukan untuk membendung permasalahan ini adalah pihak sekolah, guru khususnya dan pihak ibu bapa perlu memberi galakan kepada individu seperti pelajar untuk menceburkan diri dalam program-program Islamik. Hal ini dapat membantu mereka dinilai bukan dari segi kognitif semata-mata, malah juga melalui amalan dan penghayatan seperti program tilawah Al-Quran dan juga hafazan. Malah, pihak berwajib seperti pihak sekolah juga perlu memantau waktu dan masa pembelajaran pendidikan moral dan pendidikan Islam supaya mereka dapat menguasai ketiga-tiga konsep, ketiga-tiga aspek pembelajaran, iaitu dari segi tilawah Al-Quran, ulum syariah dan juga adab dan akhlak Islam. Bukan itu sahaja, pengaruh rakan sebaya juga antara isu berbangkit yang mendorong kepada keruntuhan moral dan akhlak seseorang insan. Hal ini kerana sebagai seorang pelajar dan juga remaja, mereka banyak menghabiskan masa di sekolah. Jadi, mereka lebih cenderung untuk bersama dan akrab dengan rakan sebaya mereka. Namun begitu, pemilihan rakan sebaya yang salah akan menyebabkan mereka terlibat dalam dunia-dunia maksiat dan juga perkara-perkara yang negatif seperti dadah, mengandung anak luar nikah, perompakan dan banyak lagi. Hal ini berlaku kerana mereka berfikir bahawa mereka bebas untuk melakukan apa-apa sahaja. Kehidupan bebas yang diberikan oleh ibu bapa mereka membuatkan mereka berasa untuk mengikuti segala aktiviti yang mampu merosakkan hidup mereka. Tambahan pula, mereka tidak terdedah dengan nilai-nilai positif dan nilai-nilai akhlak yang baik menyebabkan mereka mengikut perkara yang negatif sehingga pada akhirnya
mereka dapat merosakkan diri mereka sendiri dan berlakunya keruntuhan moral dan akhlak dalam kalangan mereka. Oleh itu, cadangan yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah pengaruh rakan sebaya ini, yang pertama, pihak ibu bapa seharusnya mengawal segala gerak-geri anak-anak mereka supaya mereka dapat sentiasa memantau tentang perkara yang dilakukan oleh anak-anak mereka dari semasa ke semasa. Selain itu juga, ibu bapa harus memberikan kasih sayang yang secukupnya supaya anak-anak merasa masih ada yang memberi perhatian kepada mereka. Hal ini secara tidak langsung dapat mengelakkan daripada mereka berasa kesepian dan dapat menjauhkan mereka dari unsur-unsur yang negatif. Seterusnya, ibu bapa juga harus sentiasa cakna dan memantau untuk mengetahui siapakah rakan sebaya yang dipilih oleh anak-anak mereka. Hal ini sangat penting untuk ibu bapa mengenali dan mengetahui setiap tingkah laku dan gerak-geri anak-anak mereka bersama rakan-rakan mereka. Dengan cara ini, ibu bapa akan berasa tenang ketika anak-anak mereka keluar bersama atau menghabiskan masa dengan rakan-rakan. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa kedua-dua isu ini tidak asing lagi dalam masyarakat kita pada hari ini. Pihak yang bertanggungjawab, khususnya guru dan ibu bapa, perlu sentiasa cakna dan tidak boleh saling menuding jari ke arah orang lain dan meletakkan kesalahan ke atas bahu orang lain sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini. Secara kesimpulannya, kepentingan akhlak dan moral terhadap adab dan etika amatlah penting sebagaimana yang telah diperjelaskan dalam kajian ini. Memiliki akhlak yang mulia dalam diri sendiri amatlah penting, terutamanya dalam situasi negara yang semakin mencabar. Akhlak dan moral sesungguhnya merupakan cerminan sikap seseorang individu yang matang dan bertanggungjawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, agama maupun negara. Adab dan etika dapat diselah dengan pengamalan nilai-nilai murni seperti yang telah dinyatakan dalam kajian, bermula dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW yang tiada tolak bandingnya. Memiliki akhlak dan moral yang baik bukan perkara sukar untuk diperoleh. Sebaliknya, jika sentiasa mengamalkan sejak kecil lagi dan kelangsungannya diteruskan sehingga dewasa, nescaya individu itu akan terlahir sebagai seorang insan yang dapat berbakti kepada agama, bangsa dan juga negara. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak memasukkan surga juga adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya.
Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi SAW mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Dan yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian. Tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang. Mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum. Senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah. Mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar cari diri kita. Ini bikin daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suudzon. Saya suka merendahkan istri, saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, nggak mau orang itu begini gampang. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda nggak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suami baru keluar lagi. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.